بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustaz minta saya baca kuliah atau muzakarah lah, saya panggil muzakarah. Tapi pada perduruan saya minta maaf sebab bahasa saya ni bahasa kampung. Sebab saya lahir di Arab Saudi, di Mekah, dan saya mengaji kat sana. Dan bahasa saya ni saya ambil bahasa daripada mak, daripada ibu. Sebab tu orang kata di bahasa Arab, dia kata lughatul jadi bahasa ibu. Orang putih pun kata mother tongue, kan? Jadi manusia ni dia ambil bahasa dia daripada ibu, bukan daripada ayah. Jadi saya pada permulaan saya minta maaf kalau bahasa saya ni bahasa kampung atau bahasa mungkin tak faham, saya mungkin terkeluar juga bahasa-bahasa Arab sikit. Alhamdulillah, di pagi ini, pagi hari yang mulia, pagi hari Jumaat, alhamdulillah kita baru sudah sembahyang subuh pada pagi ini. Dan sembahyang subuh inilah hari Jumaat, dia boleh kata sembahyang subuh yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa sembahyang yang Allah Subhanahu Wa Taala paling suka? Ma ahabbus salawati ila Allah. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salawati 'inda Allah salatu fajri yaumil jumu'ah jamaah. Artinya yang sembahyang subuh atau salatul fajri yaumil jumu'ah berjamaah ialah, dalam riwayat, ahabbus salawati ila Allah, wa fi riwayah afdalus salawati 'inda Allah. Yang paling Allah SWT suka daripada sembahyang-sembahyang ialah sembahyang Jumaat. Alhamdulillah, Allah SWT kurniakan kepada kami hari ini subuh kita sembahyang berjamaah, dan semoga Allah SWT diterima biiznillah taala. Allah SWT bersabda dalam Al-Quran Al-Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saya ingat kalau di Madinah tu hari Jumaat, subuh Jumaat, saya cuba ikhtiar ke mana pun, kalau tak ada halangan apa, saya cuba sembahyang subuh di Masjid Nabawi di Madinah. Alhamdulillah, rasa lain. Dan saya harap semoga insya-Allah tuan-tuan, puan-puan semua dikurniakan Allah sembahyang di Mekah dan Al-Madinah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan nabi-nabi kepada bangsa manusia daripada manusia juga. Kerana apa? Kerana manusia ni boleh jadi, kalau dihantar atau Allah Subhanahu Wa Taala kirim nabi daripada jenis yang lain, daripada malaikat atau jenis yang lain, susah kita nak ikut. Tetapi Allah SWT hantarkan nabi kepada bangsa manusia daripada jenis manusia juga, untuk mudah nak ikut.
sebagai tauladan. Jadi Allah SWT hantarkan nabi-nabi daripada Nabi Adam sampai kemudian Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dan Allah SWT disuruh umat-umatnya mengikut Nabi itu. Dan Allah SWT dalam Al-Quranul Karim bersabda, ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih. Allah SWT diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikut tapak langkah nabi-nabi yang sebelumnya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan sebagainya. Ikut langkah dalam kesabaran dan untuk sampaikan dakwah dan ulul azmi minar rusul. Dan Allah SWT disuruh juga kepada umat Nabi Muhammad SAW ikut Nabi Muhammad SAW. Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersabda, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah, satu tauladan. Uswah, kita kita mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran wa aqimus salah, contohnya perkataan Allah SWT disuruhkan untuk bersemayang. Tapi waktu semayang, macam mana nak semayang, apa yang nak baca dalam semayang, itu semua yang ajar kepada kami dan sampai kepada kami ialah Rasulullah SAW. Begitu juga zakat, begitu juga haji, begitu juga puasa. Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul Qur'ana awal kitaba wa mithlahu ma'ah. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Jadi artinya sesungguhnya aku memberikan daripada Tuhan Al-Quran, dan sama juga dengan Al-Quran ialah maksudnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala fil Quran Al-Karim bersabda, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau sungguh kamu kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu mesti mengikut aku, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada kamu dan ampunkan dosa kamu. Dalam Al-Quran Al-Karim lebih daripada 25 ayat yang sebut wa ati'ullaha war rasul, wa ati'ullaha wa rasulahu. Jadi dijantungkan Allah SWT taat Tuhan bersama dengan taat Nabi dia, ialah Nabi Muhammad baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah muballigh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ikut patuh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'uddu 'alayha bin nawajiz, fa inna man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguh kamu mesti mengikut sunat aku. Alaikum bisunnati. Maknanya kita tak boleh, bukan kita ada pilihan nak ikut jalan lain, tidak. Kalau kita sungguh orang Islam, sebagai orang Islam, kita mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam makna sunnah, kalau dalam segi buku fiqh atau segi fuqaha atau usulul fiqh, dia ada wajib, ada sunat.
wajib mesti kena buat, kalau tak buat berdosa. Sunat kalau tak buat tak berdosa, betul tak? Kalau buat dapat pahala. Tapi sebenarnya kalau pahaman as-sunnah dengan pahaman yang luas, as-sunnah ialah agama Islam. Segala apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh dan apa segala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang, itulah sunnah. As-sunnah artinya dengan pahaman yang zaman dulu meliputi segala agama Islam. Kesuruhan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, semayang, puasa, zakat, akhlak yang baik, dan larangan daripada syirik, kufur dan bohong yang lain-lainnya. Jadi tidak ada pilihan kalau kita untuk nak jadi sebagai orang Islam yang betul, yang sebenar, kita mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak hadis Rasulullah SAW yang kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah seperti mana kamu lihat aku semayang. Kita mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum begitu juga. Kalau mereka nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat satu perkara atau dengar kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perkara itu, mereka mesti dipatuhkan dan dijalankan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar atau dibagi tahu. Sepertinya biasa bagi beberapa 3-4 contoh, seperti Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah radhiyallahu anha bersabda, kata bahawa dia dengar bahawa Rasulullah SAW bersabda, man salla lillahi 12 raka'ah fi yawmin banallahu lahu baitan fil jannah. Man salla lillahi 12 raka'ah atau 12 raka'ah fi yawmin banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang semayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala 12 rakaat pada setiap hari dalam 24 jam, akan niscaya Allah SWT memberikan kepadanya satu buah rumah di syurga. Ummu Habibah bersabda, dikata, selepas aku mendengarkan Rasulullah SAW berkataan itu, aku tak tinggalkan semayang 12 rakaat satu hari. Dan yang riwayatkan hadis tu daripada Ummu Habibah, dikata juga, selepas aku dengar Ummu Habibah bersabda riwayatkan hadis itu, aku tidak tinggalkan semayang 12 rakaat dalam satu hari. Yang riwayatkan itu juga daripada Ummu Habibah dan rawi daripada Ummu Habibah bersama juga. Kita di dalam dunia ini duk sibuk nak bina rumah di dunia. Tapi adakah kita sibuk asal tersedia untuk buat rumah di syurga? Nak buat rumah di dunia ini nak kena cari duit, cari kayu, cari paku, cari semen. Tapi di dunia, rumah di dunia ni akan dihancur. Kita mati tinggal kepada anak cucu. Tapi yang akan kekal rumah yang kita bina di akhirat. Bukan susah sangat. 12 rakaat saja. Setengah ulama kata yang 12 rakaat dalam satu hari itu sunan ar-rawatib. Apa sunan ar-rawatib? 2 rakaat sebelum subuh. Dan Rasulullah SAW mengalu-alukan 2 rakaat ni sebelum subuh ni paling banyak pahala. Sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW kata, dalam 2 rakaat sebelum subuh, dalam yang kata rakaatul fajr ni sebelum subuh, kamu kena sembahyang walau orang ikut kuda belakang atau kejarkan kuda belakang kamu. Kamu kena sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Itu kelebihan dan fadilat rakaatul subuh. Maknanya sunanur rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur,
2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat selepas Isya. Berapa? 12 rakaat saja. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW jamin sesiapa yang sembahyang 12 rakaat, garanti Allah Subhanahu Wa Taala kalau ditamatkan syarat semua, sembahyang 12 rakaat dengan sempurna dan elok, dan Allah Subhanahu Wa Taala terima, akan binakan sebuah rumah di syurga. Punya pahala besar, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa minit sangat nak sembahyang 2 rakaat tu? 5 minit tak sampai. Jadi kita berlomba-lomba lah untuk bina rumah kita di syurga. Rumah kita di akhirat, di dunia ini selama mana nak duduk sangat? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, akhirat mati tinggal. Tetapi rumah yang di syurga tu yang kita sepatut bina ialah rumah yang di syurga. Ada satu cerita lagi di riwayat Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah dah kahwin dengan Sayyidina Ali, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat anak. Maknanya kerja rumah ni banyak sikit atas Siti Fatimah radhiyallahu anha. Sebab zaman dulu nak masak nasi pun nak kena ambil kayu, daripada luar, atau tai unta yang kering-kering tu buat bara api, nak kena ambil air daripada telaga juga. Maknanya banyak kerja rumah. Jadi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha perlu kepada orang pembantu di rumah. Dan dia dengar kata ada hamba yang datang kepada Rasulullah, ayahnya Rasulullah SAW di Madinah. Jadi Fatimah pergilah rumah ayahnya Rasulullah SAW untuk minta pembantu seorang saja. Dia minta satu orang atau satu hamba untuk tolong kerja rumah. Siti Fatimah pergi rumah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW masa tu tak ada. Yang ada Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW. Jadi Siti Fatimah bagi tahu kepada Siti Aisyah hajat dia untuk kalau ayahnya balik, cuma dia minta seorang bantu rumah. Rasulullah bukan ada anak yang lain, Fatimah saja. Dan Rasulullah dia boleh bagi daripada satu, dia bagi 10, bukan? Jadi Rasulullah balik dah malam, dah masuk malam. Siti Aisyah bagi tahu kepada Rasulullah SAW bahawa Fatimah datang dan dia memberikan tahu hajat dia. Rasulullah SAW terus pergi rumah Fatimah dan ketuk pintu. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah dah nak tidur dah masuk dalam tilam nak tidur. Jadi Sayyidina Ali buka pintu, Rasulullah lepas nak bangun, kata Rasulullah, jangan kamu bangun. Dan dia duduk antara Sayyidina Fatimah dengan Ali. Dan Sayyidina Fatimah kata sampai aku terasa sejuk kaki Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Fatimah, kamu datang untuk tanya dia minta pembantu rumah seorang saja, tapi bukan lebih baik daripada aku memberikan seorang pembantu rumah atau orang penolong atau seorang hamba? Bukan aku ajarkan kamu satu benda yang lebih baik daripada itu? Menjawab Sayyidatina Fatimah, iya ayahku Rasulullah SAW. Rasulullah SAW qal, idza akhadhtuma madja'akuma faqula subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 khairul lakuma min dhalika kullih. Rasulullah SAW pesan kepada anaknya dan menantu dia bahawa kalau kamu nak tidur malam,
idza akhadhtuma madja'akuma, maknanya kamu nak tidur, faqula, kedua-duanya Fatimah dan Ali, kedua-duanya isteri dan suami, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 34 kali. Wa fi riwayah 33 kali dikhatam dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihi khairu ala kulli syai'in qadir. Zikir yang kita selalu duk baca selepas 5 waktu, bukan? Tapi ini kelebihan dia lain. Ini khusus untuk rumah tangga, untuk selamat rumah tangga dan bahagia rumah tangga. Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali amalkan tu sampai Sayyidina Fatimah meninggal. Dan Sayyidina Fatimah sebelum dia meninggal, dia riwayatkan hadis itu sebab dia tak nak dosa, tak sampaikan ilmu. Dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bersabda juga, aku selepas daripada hari yang Rasulullah SAW ajarkan ajaran tu, sampai aku mati aku tak tinggal. Dan ada yang tanya Nabi Sayyidina Ali, sungguh walaupun malam Siffin, malam peperangan Siffin, dia kata walau malam peperangan Siffin pun saya tak tinggalkan pesanan Rasulullah SAW. Maknanya tuan-tuan, puan-puan, kalau kita Sayyidina Fatimah lagi, daripada dia dapat anak yang kedua dan banyak rumah, dia bekerja rumah pun lebih banyak, tetapi dia tidak perlu kepada bantu orang yang bantu di rumah atau orang pesara untuk jaga anak-anak atau buat basuh baju ke apa. Sampai dia mati dia tak perlu. Maknanya kekuatan badan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jiwa seronok dan aman, walau macam mana kerja berat pun diringankan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Tetapi kalau hati ni atau jiwa tak tenang, tak senang, tak seronok, nak angkat satu ketui batu pun tak boleh. Di zaman kita ni sekarang ni, kebanyakan suami isteri bekerja, betul tak? Jadi perlu, sangat-sangat perlu untuk nak jaga rumah tangga, untuk selamat, untuk bahagia rumah tangga. Berapa minit tak sampai 3 minit. Masa nak tidur, masing-masing ingat, pesan bagi ingat. Abang atau adik, cuba subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, 100. Beginilah kita nampak Rasulullah, para sahabat sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh mereka pegang apa yang Rasulullah SAW ajak, mereka buat sungguh-sungguh. Dan itulah yang kita perlu kalau kita belajar satu ajaran yang sahih daripada Rasulullah SAW, kita buat. Kita praktik. Jangan kita ambil sebagai teori, sekadar mana ilmu kita boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, masa dia buat haji selepas Rasulullah SAW meninggal, dan dia pergi tawaf dan mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata masa dia cium tu, wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa', walau anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Sesungguhnya demi Allah, aku tahu kamu ini batu tidak ada mudarat, tidak ada manfaat. Sebab batu Hajar Aswad. Tetapi kerana aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium batu Hajar Aswad, aku cium Hajar Aswad. Kita, Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami dua penimbang.
Penimbang dalaman, atau mereka boleh kata dengan bahasa Inggeris mediator. Penimbang yang dalam, penimbang yang luar. Untuk kita menimbang perbuatan kita daripada perkataan, sebelum perkataan, niat kita, perkataan kita, amalan kita. Dua penimbang. Rasulullah memberikan dua penimbang itu, atau dua perkara monitor perkataan kita, perbuatan kita. Penimbang yang dalaman, Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ni perempuan, tuan-tuan, perempuan semua faham maknanya bukan? Tak payah saya nak menjelaskan. Innamal a'malu binniyat. Maknanya amalan kita ni binniyat. Kena niat, itu syarat yang pertama untuk nak jadi amal salih. Ikhlasun niyati lillah. Amalan kita ni kerana Allah, bukan kerana manusia, atau nak dengar orang buat, kalau kata dia ni lagu ni tak, atau untuk hajat dunia. Innamal a'malu binniyat. Rukun yang pertama ialah ikhlas. Itu penimbang yang dalaman kita. Tengok aku ni semayang, Allahu Akbar. Semayang aku ni ikhlas kerana Allah ke, atau nak tunjuk orang, nak bagi kata aku ni banyak ibadat ke? Saya sedekah bagi orang miskin. Kita boleh timbang perbuatan kita ni. Adakah aku keluar sedekah ni kerana Allah, atau kerana orang nak bagi kata dia ni tangan murah tangan ke? Itu penimbang dalaman. Penimbang luar pula, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Itu penimbang yang luar. Man amila amalan, sesiapa yang buat perbuatan dalam agama, laysa alaihi amruna, bukan yang Rasulullah buat, fahuwa rad, ditolakkan. Itu penimbang yang luar. Kedua-dua penimbang ni, penimbang yang pertama, kita kena ikhlas, mujahadah sungguh. Segala perbuatan kita kena ikhlas kepada Allah SWT. Penimbang yang luar ni, macam mana kita nak dapat penimbang yang kedua? Kita mesti penuntut ilmu. Penuntut ilmu as-sunnah, daripada Al-Quran, daripada sunnah hadis Rasulullah SAW yang sahih. Mesti kita penuntut ilmu. Allah SWT suruh Nabi doa dalam Al-Quranul Karim, wa qur rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, katalah, ya Allah, ya Tuhan, tambahkan aku ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah SWT tak suruh Nabi Muhammad minta tambah jadi kaya atau sega atau tak. Dia minta wa qur rabbi zidni ilma. Maknanya penimbang yang kedua ni, kita nak dapat macam mana? Mesti kita kena dapat penuntut ilmu. Semayang Zuhur 4 rakaat, kita mesti patuh ikut Rasulullah semayang 4 rakaat. Tak boleh tambah, apa rasa aku ni rajin, hari ni nak segak sikit, nak semayang nak tambah jadi 5 rakaat. Tak boleh. Kita kena ikut Rasulullah SAW dalam agama, hal ibadat. Para ulama juga, Imam Malik, Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Al-Madinah, begitu juga. Dia kata, kullun yu'khadu min kalamihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Sesiapa manusia pun, cakapan dia tu boleh terima dan boleh ditolak, kecuali tuan kubur ini atau makam ini, dan dia tunjuk kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i juga begitu juga. Dia kata, idza ra'aitum qawli yukhalifu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu
biqawli 'ardal ha'id. Kalau kamu jumpa percakapan aku bercanggah dengan hadis Rasulullah SAW, ambil percakapan aku ni dilempar di tiang. Semua juga Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Syafi'i dikata, kalau kamu tengok percakapan aku ni bercanggah dengan aku buat benda yang lain daripada sunnah Rasulullah, aku ni dah gila. Alhamdulillah, di negeri Perlis dasarnya ahli sunnah wal jamaah dan jalankan sunnah Rasulullah SAW. Maknanya suasana di wilayah Perlis khususnya alhamdulillah untuk jalankan sunnah, sebab komiti dan masyarakat yang menggalakkan kita ni kepada kebaikan dan kepada mengikut Rasulullah SAW dan praktik sunnah. Kalau ada suasana sebegitu, memang menolong kita ni untuk praktik sunnah Rasulullah SAW. Saya tak panjangkan lagi, mungkin hari ini hari kerja lagi. Akhirnya saya, kalau siapa-siapa nak tanya soalan dalam 5 minit, bolehlah kot. Tapi saya pesan, itulah nak bagi satu doa lagi untuk kita nak, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala bersabda dalam Quran, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kebaikan dan ada kejahatan. Malaikat dia semua baik, dia maksum, sebab Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan malaikat untuk buat kebaikan, tak ada dosa. Tapi manusia dia ada dua, dia ada kebaikan, ada kejahatan. Ada akal, ada ilmu, tetapi ada syahwat juga. Pasal itu Rasulullah SAW, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya menjayalah sesiapa yang cuci bersihkan diri dia. Macam mana kita nak cuci dan bersih diri kita? Nombor satu, dengan tauhid. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. La ilaha illallah itu tauhid. Mesti kita bukan hanya sebut dengan mulut, tetapi kena praktik tauhid. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah dan kita minta tolong. Kita setiap hari dalam 5 waktu kita baca Al-Fatihah. Dalam sembahyang subuh 2 kali kita baca sekurang-kurang surah Al-Fatihah. Zuhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita diulangi qauluhu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya berjanji antara kita dengan Tuhan Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang kita sembah malaikat Allah SWT. Wa iyyaka nasta'in, kita tidak ada ambil minta tolongan malaikat Allah SWT. Pertolongan yang mana tidak ada boleh malaikat Allah SWT, macam minta rezeki, minta sihat, tapi minta tolong ambil buku ni bagi kepada saya, itu sama-sama manusia tak apalah. Tetapi perkara yang tidak boleh buat malaikat Allah SWT, itu ada berjanji. Setiap hari kita ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mesti kena betulkan akidah kita. Dan yang kedua, kita berdoa, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayat kita. Tu imam tadi dalam semayang subuh tadi dia baca, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, hidayat bukan di tangan kamu, tetapi hidayat dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain juga, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hidayat bukan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak menakan dia pun Abu Talib yang paling kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang bela Rasulullah SAW, Rasulullah tak dapat untuk memberikan hidayat kepada dia. Dan Allah SWT turunkan ayat itu, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, Rasulullah SAW, bukan memberi, boleh ada kuasa untuk memberi hidayat. Hidayat taufik, hidayatul balagh, sampaikan message, itu di tangan Rasulullah SAW. Dan itu tugas Rasulullah SAW untuk sampaikan hidayat, sampaikan risalah, sampaikan Al-Quran, sampaikan ajaran. Tapi hidayah taufik untuk nak iman itu di tangan walakin Allah yahdi man yasha. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan doa yang dalam hadis yang sahih, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni syarra nafsi. Saya mengalu-alukan para tuan-tuan, amalkan dengan doa ini. Allahumma, senang ya, 5-6 perkataan saja. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni syarra nafsi. Maknanya, ya Allah ya Tuhanku, Allahumma alhimni, memberikan ilham dan hidayat. Alhimni rushdi, Allahumma alhimni rushdi, memberikanlah hidayat kepada nafsu aku. Wa a'izni syarra nafsi, dan melindungilah aku daripada kejahatan diri aku. Kalau Allah SWT memberikan hidayat dan dia melindung daripada kejahatan nafsu, maknanya segala perbuatan kita, perkataan kita, semua dijayakan. Alhamdulillah, insya-Allah mesti kena jaya, sebab Allah SWT memberikan hidayat. Doa ini Rasulullah SAW sentiasa berdoa dan amal amalan ini. Satu lagi, satu ibadat yang paling mulia di sisi Allah SWT dan banyak pahalanya, tetapi orang yang membuat tu sikit sangat. Amalan tu bukan susah sangat, tetapi ya Allah SWT memberikan hidayat untuk amal-amalan tu sikit. Apakah ibadat itu? Ibadatul zikr, zikir Allah SWT. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani ala lisan. Dua perkataan, habibatani ila rahman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada dua perkataan ini. Khafifatani thaqilatani ala mizan, beratnya dua perkataan di dalam mizan, dalam penimbang di hari kiamat. Khafifatani 'ala lisan, memang mudah di mulut, di atas, nak sebut dalam lidah atau sebut dengan mulut. Apa dua perkataan ni? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua perkataan. Kita duduk tengah bawa kereta, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Duk masak nasi di rumah, basuh baju, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Tak payah nak ambil ayat sembahyang, tak payah nak hampak sujadah, nak kiblat. Duk tengah bawa kereta, duk tengah buat kerja di bendang, subhanallah wa bihamdih. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, tanya, dullani ala tariqin adkhulu bihi al-jannah, tunjuklah jalan untuk aku masuk syurga. Wa akunu rafiqaka fil jannah. Qala la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah, sentiasa lidah kamu basah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan akhirat dengan pesanan ini, jangan lupalah zikrullah. Jalan, bawa kereta, duduk tengah bawa kerja, basuh baju, masak nasi di rumah ke apakah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nak tukar sikit, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nak tukar lagi, la hawla wa la quwata illa billah. Banyak faedah kalau kita berzikir tu, sentiasa kita ingat. Maknanya kalau lidah kita sentiasa ingat dan sebut dengan zikrullah, kita takkan buat dosa.
Takkan kita nak curi, nak bohong, kita ada sebut subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tak tergama. Betul tak? Tuhan pelera. Nak mengupat orang pun tak boleh. Nak putus silaturahim, nak berkelahi dengan adik-beradik, Tuhan insya-Allah. Akhirnya saya mungkin cakap banyak lah kot. Terima kasih banyak-banyak. Akhirnya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.